Hai, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Video Wiser. Aku Firdaus dan dekatkan aku ni adalah sebuah telefon pintar Android. Dan pada awal Oktober hari itu, selain daripada Google Pixel 8, Google juga turut melancarkan Android 14 yang baru. Tapi ada tak korang terfikir Android ni macam mana dia terhasil? Bila dia dibangunkan? Siapa yang cipta Android ni pada asalnya? Dan adakah Android ni dibangunkan sebagai sebuah sistem operasi untuk peranti seperti ini? Atau sebaliknya? So jom aku sharekan dekat korang sejarah ringkas macam mana Android ni terhasil dan fakta-fakta menarik tentang sistem operasi yang kebanyakan orang di atas dunia ni guna. So jom kita lihat. Android ni mula dihasilkan pada tahun 2023 oleh seorang individu bernama Andy Rubin. Andy Rubin ni adalah insan yang bertanggungjawab, pencipta di sebalik terhasilnya sistem operasi Android. Pada tahun itu, Android ni adalah sebuah projek teknologi di sebuah syarikat bernama Android Incorporated, Amerika Syarikat. Dan aku rasa korang kat luar sana tak ramai yang tahu, pada asalnya Android ni dibangunkan sebagai sebuah sistem operasi untuk kamera digital. Dan ia bukanlah untuk telefon pintar yang kita guna ketika ini. Dan setahun selepasnya itu, 2004, projek tersebut telah ditukarkan fokusnya daripada menjadi sistem operasi untuk kamera digital menjadi sistem operasi untuk peranti telefon pintar. Seterusnya 2005, firma teknologi gegasi Amerika Syarikat ketika itu, Google Incorporated, mula membeli Android Incorporated pada nilai belian USD 50 juta dolar. Itu bersamaan sekitar 200 juta ringgit dalam nilai mata wang ketika ini. Di Google pula, pasukan yang bertanggungjawab mengendalikan Android ni mula membangunkan Android berasaskan Linux kernel. Sama seperti Microsoft Windows, Linux kernel ni juga merupakan sebuah sistem operasi untuk komputer peribadi PC. Dan sekitar 2 tahun selepas pembelian Android itu, pada 5 November 2007, Google telah mengasaskan Open Handset Alliance. Dia adalah sebuah perjanjian kerjasama dengan banyak syarikat-syarikat teknologi gegasi seperti Intel, Nvidia, Samsung, LG dan banyak lagi. Tujuan kerjasama ni adalah untuk mempromosikan Android sebagai sebuah sistem operasi sumber terbuka yang tersedia secara percuma untuk digunakan oleh mana-mana pihak. Dan ia juga menyokong aplikasi pihak ketiga yang dibangunkan oleh syarikat selain daripada Google. Pada tahun 23 September 2008, Android versi pertama telah dilancarkan secara rasmi oleh Google. Dan tahukah korang peranti telefon pertama yang menggunakan Android ni adalah T-Mobile G1 yang dilancarkan pada 22 Oktober tahun yang sama juga. Antara fakta-fakta menarik yang aku rasa ramai tidak tahu kat luar sana, nama Android itu sendiri merujuk kepada sebuah robot humanoid lelaki, dan Gynoid ataupun Fembot pula merujuk kepada robot humanoid perempuan. Pemilik Android ketika ini adalah Google Incorporated. Tapi tahukah korang, Android pernah ditawarkan kepada Samsung terlebih dahulu, tetapi sayang sekali Samsung tidak berminat untuk membeli Android ketika itu dan menolak tawaran tersebut. Bagi aku memang sayanglah, sebab itu adalah antara penolakan yang paling merugikan dalam sejarah dunia. Sekiranya Samsung bertindak untuk membeli Android pada ketika itu, aku yakin Samsung adalah sebuah jenama dan juga syarikat yang lebih besar daripada sekarang. Tadi aku dah sebut dekat korang yang Android ni sebagai sebuah sistem operasi sumber terbuka. Tetapi apa maksud sumber terbuka tu? Sumber terbuka itu bermaksud kod sumber ataupun source code. Untuk korang mudah faham, kod sumber Android OS tu adalah percuma untuk digunakan oleh mana-mana pihak untuk membangunkan sebarang sistem operasi, untuk tambah, untuk padam, untuk modify dan juga letak ciri-ciri menarik yang sebelum ini tiada diperkenalkan oleh Google itu sendiri. So sebab itulah korang lihat banyak sistem operasi ataupun antarmuka yang dihasilkan berasaskan Android. Salah satu contohnya aku bagi dekat korang, MIUI, ColorOS, Realme UI, Fun-Touch OS dan banyak lagi. 4 tahun selepas Android diperkenalkan, 2012, Android menjadi sistem operasi yang paling popular sekali dalam dunia, jauh mengalahkan dan juga mengatasi iOS milik Apple. Dan ketika ini terdapat lebih 2 bilion peranti di atas muka bumi ni yang menggunakan sistem operasi Android itu sendiri. Menurut kajian pada tahun 2023 ini, 7 daripada 10 orang memiliki peranti yang menggunakan Android OS. Dan selebihnya pula menggunakan peranti iPhone iOS. Dan sebab itu jugalah jualan peranti yang menggunakan Android OS adalah jauh mengatasi dan juga menjangkaui jualan peranti yang menggunakan Microsoft Windows, Mac OS dan juga iOS keseluruhannya. So kepada geng-geng kat luar sana macam kau pakai Android nampak macam noob, aku rasa no. Sebab Android bagi aku memang padu serius. Dan seperti yang kita tahu, Google akan menawarkan aplikasi Google Play Store untuk kita memuat turun aplikasi ke dalam kita punya device. Dan yang menariknya lagi, ketika ini terdapat lebih 48 bilion aplikasi yang diletakkan dan juga tersedia dalam Google Play Store. Banyak kot, billions. Yang buatkan aku lebih teruja adalah kebanyakan daripada aplikasi dalam Google Play Store tu sendiri adalah percuma untuk kita buat turun. Fakta ini bagi aku ramai di kalangan korang tahu, di mana Google menamakan setiap versi Android yang mereka keluarkan mengikut nama makanan-makanan manis dalam susunan abjad. Sebagai contohnya aku tunjukkan dekat korang. Android 1.5 pada 2009 dikenali sebagai cupcake, and then lepas tu D adalah donut, and then eclair, froyo, lepas froyo kita ada G adalah gingerbread, and then honeycomb, lepas honeycomb
I adalah ice cream sandwich. Lepas tu J adalah jelly bean. And then K adalah KitKat. Korang tahu tak KitKat ni dia milik siapa? Dia adalah produk di bawah Nestle. Jadi Google telah melakukan perjanjian dengan Nestle untuk mereka menggunakan nama KitKat tu bagi menamakan versi K Android yang mereka keluarkan pada tahun 2013. Jadi lepas KitKat adalah L adalah lollipop, M marshmallow, N nougat, O adalah Oreo. Lepas tu P adalah pie. Pie ni adalah versi terakhir Android yang dikeluarkan berdasarkan nama-nama makanan-makanan manis. And then pada 2019 Google mula menamakan versi Android yang mereka lancarkan dengan nombor sahaja. Sebagai contoh, 2019 adalah Android 10, 2020 adalah Android 11, 2021 Android 12, and then 2022 Android 13, dan Android yang baru saja dilancarkan pada awal Oktober lepas, Android 14 bagi tahun 2023 ini. Fakta terakhir untuk korang adalah Google Maps sebenarnya dia mengira dan juga memberi maklumat berkenaan dengan trafik di atas sebuah jalan itu berdasarkan bilangan dan juga kelajuan peranti-peranti Android yang tersedia dan juga ada di atas jalan itu. So dari situlah korang boleh lihat sama ada trafik itu sesak ataupun lancar dalam aplikasi Google Map itu sendiri. Kita telah pun sampai di penghujung video Wiser pada kali ini. Aku harap perkongsian ringkas daripada aku, Firdaus, berkenaan dengan Android yang kebanyakan kita gunakan dalam dunia ini sikit sebanyak dapat buat korang macam aku tak tahulah pasal perkara ni. Dan aku sebagai pengguna Android sendiri berasa bangga jugalah sebab sistem operasi Android yang aku guna sekarang ni adalah OS paling banyak digunakan oleh orang dalam dunia. Baiklah, seperti biasa korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang paksaan daripada aku, tapi pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Itu saja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.